Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Malaysia hari ini, edisi 17 November 2021. Semoga dalam keadaan yang bersedia, kita banyak perkongsian khas untuk anda hari ini. Dan dalam kita berceria-ceria menghidupkan pagi anda, saya ni rasa macam saya pakai baju yang atau busana yang kurang menarik. Sebab kalau saya tengok Sofia hari ni, wow, kalau kita tengok dekat 99 begitu orang kata begitu tegas. Bergaya, tegas begitu. Tapi kat sini begitu ayu kewanitaan. Inilah dia macam mana nak hidupkan pagi kita. Betul. Ini cara untuk kita orang kata ada mood yang berbeza lah. Mood yang lebih ceria pagi ini. Dalam keceriaan kita juga ada satu perkabaran yang ingin disampaikan kepada anda. So tentunya kita digemparkan dengan satu insiden tragedi semalam yang so tentunya telah pun disahkan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM berkenaan 2 juruterbang pesawat Hawk 108 yang terhempas dalam kemalangan di Pangkalan Udara Butterworth malam tadi jam 10.07 malam. 2 juruterbang yang terlibat dalam kemalangan tersebut ialah Major Muhammad Faris bin Omar. Beliau cedera dan kini sedang diberikan rawatan di Hospital Seberang Jaya. Alhamdulillah berada dalam keadaan stabil dan selamat. Manakala Allahyarham Kapten Muhammad Effendi bin Bustami telah meninggal dunia dan jenazah sedang diuruskan untuk tindakan selanjutnya. Gugurnya seorang lagi prajurit dalam mempertahankan negara kita Malaysia. Betul Tunas. Kita betul-betul berasa sangat sedih dengan pemergian Kapten, dan kita difahamkan kedua-dua juruterbang ini sedang melaksanakan latihan penerbangan night flying ketika tragedi itu berlaku, dan telah pun dikatakan oleh Menteri Pertahanan sendiri Datuk Seri Hishamuddin Hussein menerima panggilan daripada Panglima TUDM, dan khususnya berkenaan dengan hempasan pesawat ini akan terdapatnya satu laporan terperinci dan siasatan atas kejadian yang sepatutnya tidak berlaku ketika sebuah latihan sedang berlangsung. Jadi setakat ini kami di TV3 bakal menyebarkan sebarang perkembangan semasa sepanjang hari ini berkaitan kes ini. Jadi apa kata kita panjangkan Al-Fatihah untuk Allahyarham. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi itulah dia, semoga Allahyarham Kapten Muhammad Effendi tenang di sana insya-Allah. Ya, dan so tentunya kita ada banyak juga yang ingin dikongsikan kepada anda yang nantikan vaksin booster. Penggala ini kita difahamkan pendaftaran nama untuk mendapatkan nama anda dalam senarai menunggu secara walk-in atau hadir terus ke pusat pemberian vaksin PPV untuk kemudahan kesihatan swasta di seluruh negara akan bermula bila Nas? Isnin ini. Isnin depan yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan Malaysia yang berhormat Khairy Jamaluddin. Dan kepada anda semua yang telah pun membuat janji temu janji untuk dos penggala ini, ada 5 golongan yang layak menerima dos penggala ini pada Isnin depan. Antaranya remaja antara 12 hingga 17 tahun. Betul. Mereka yang ingin orang kata mengawalkan janji temu mereka pun boleh juga. Mereka yang masih belum menerima dos pertama dan kedua juga digalakkan untuk daftar terus, jalan terus atau walk in ke PPV swasta insya-Allah. Dan inilah tanggungjawab kita. Kita difahamkan juga disebutkan oleh YBKJ sendiri, kadar keberkesanan vaksin itu semakin menurunlah dari bulan ke bulan. Jadi kita difahamkan setakat ini untuk memastikan kita mempunyai perlindungan yang optimum ya Nas, kita mesti ada dos penggala ini. Kalau kita nak teruskan kehidupan seperti biasa, sekolah nak dibuka dan sebagainya, inilah hakikatnya kita perlu dapatkan vaksin booster. Tepat sekali. Dicerita pasal dos penggala ini, kepada anda yang ingin menjalankan ibadah umrah, inilah dia berita baik untuk anda. Bakal jemaah umrah boleh memohon untuk mendapatkan dos penggala melalui MySejahtera. Pendaftaran dibuka sekarang juga ya. Betul. Jadi kalau anda ikuti MySejahtera anda boleh mendaftarkan diri untuk dos penggala jikalau anda sudah pun mendapat tempat menjalani ibadah umrah. Anda boleh memuat naik semua dokumen-dokumennya melalui aplikasi MySejahtera. Itulah dia teknologi yang moden. Betul, alhamdulillah. Kalau anda dah tengah toggle MySejahtera sekarang, ia di bawah help desk, tekan sahaja dan anda boleh jumpa antara langkah-langkah untuk meneruskan aplikasi anda. Tepat sekali. Kita teruskan memberikan inspirasi di pagi ini Sofia. Betul. Saya nak bertanya kepada Sofia. Sofia belajar apa sewaktu PKP kita? Dah 2 tahun dah kita cuba menahan diri kan? Wow, saya belajar untuk banyak bersabar di rumah dan juga bersenam di rumah juga. Tepat sekali. Saya pula belajar ciri-ciri teknologi ya untuk supaya kita boleh terus langsungkan kehidupan dari rumah. Tapi ada juga di luar sana terutamanya tour operators atau mereka yang membawa pengoperasi bot pelancong ataupun van dan sebagainya. Inilah dia cerita Encik Saidin kita yang membawa haluan yang lain daripada yang lain untuk melangsungkan kehidupannya. Kita saksikan.
Pulau Tioman, pulau yang pernah disenaraikan antara 10 tercantik di dunia dan diwartakan sebagai satu daripada Taman Laut Malaysia. Terletak di daerah Rompin Pahang, pulau dengan keindahan air laut yang kebiru-biruan dan hutan hijau yang masih terpelihara adalah antara tarikan utama pelancong untuk menikmatinya. Majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu yang banyak bergantung kepada industri pelancongan. Hotel, chalet dan resort persendirian banyak dibina di persisiran pantai dan secara tidak langsung menambah peluang pekerjaan di sini. Selain itu, pelbagai aktiviti laut seperti snorkeling, menyelam dan memancing adalah antara yang menjadi pilihan utama pelancong. Tetapi pada Mac 2020, pulau ini seakan sepi dengan ketiadaan pelancong. Gara-gara pandemik COVID-19, rata-rata penduduk di sini hilang punca pendapatan. Oleh itu, ramai yang terpaksa mencari alternatif lain bagi meneruskan kelangsungan hidup. Paling banyak kita orang happy RM50 satu hari satu malam. Inilah realiti yang perlu dihadapi oleh Saidin Muhammad Shah, 52 tahun, penduduk asal Pulau Tioman Pahang, disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan sejak hampir 2 tahun lalu. Bapa kepada 2 anak ini adalah antara contoh ribuan pekerja sektor pelancongan yang terkesan disebabkan COVID-19. Sebelum pandemik, saban hari Saidin bekerja mengambil upah sebagai pemandu bot yang membawa pelancong dan juga kaki pancing di sekitar Pulau Tioman. Kerja yang dilakukan sejak 29 tahun lalu dengan purata pendapatan boleh mencecah sehingga 3,000 sebulan, mampu menampung kehidupannya sekeluarga. Susah nak fikirlah tu, susah nak luahkan susah. Tapi memang banyak serabut lah sampai saya, maaf cakap lah, cerita rahsia dah hutang apa semua kan. Nak lepaskan anak. Sebab anak college tu, apabila tak ada punca pendapatan, sebab saya orang laut, sebab saya bawa bot. So apabila duduk di atas ni, saya tak reti nak buat apa. Bincang, kita buat kedai. Saya masa tu, saya tak fikirkan pasal pelancongan. Sebab masa tu memang dah 100% tak ada pelancong kan. So saya buat kedai untuk berniaga dengan orang kampung je lah. Bolehlah dapat, masa saya buka kedai tu RM10, RM20. Paling banyak kita orang happy RM50 satu hari satu malam. Idea untuk membuka restoran tercetus selepas hilang punca pendapatan. Bermula dari situ, dengan setiap kudrat yang ada, Saidin membina sendiri restoran di rumahnya yang terletak di Kampung Juara dengan menggunakan kayu terpakai. Cafe di Sanosa adalah gabungan nama keluarganya, menjadi pilihan bagi restoran yang kini hampir siap 100%. Dibuka untuk sarapan pagi dan makan malam, usahanya ini sedikit sebanyak dapat membantu memulihkan mata pencarian bagi menampung kehidupan keluarganya. Saya modal tak ada sebab saya bawa bot pelancong kan, modal kurang. So tengok, kalau cik tengok tiang ni semua kayu hutan. So tidak mengeluarkan wang yang banyak lah. Ambil yang dah tumbang-tumbang apa semua kan. Kan nak tebang tak boleh. Salah daripada segi undang-undang kan. Kalau cik tengok pun ada kayu nampak buruk-buruk kan. Tidak pernah belajar dari mana-mana dan sekadar mencuba menggunakan apa yang ada. Saidin tidak menyangka bahawa dia memiliki kemahiran dalam bidang pertukangan. Setiap sudut di kedai makannya itu adalah hasil sentuhan peribadi berdasarkan kreativiti tersendiri.
Itu tak ada belajar mana-mana. Boleh dikatakan apa COVID ni pasal. Tak ada apa nak buat kan. So baring jalan, tidur. Terfikir kalau buat sini esok juga daripada tak ada apa buat kerja. Paling istimewa, kraftangan yang dihasilkannya seperti singki kayu mendapat perhatian pengunjung yang datang sehingga ada yang menawarkan harga RM3,000 untuk membelinya. Dia juga boleh menarik nafas lega apabila perniagaan restoran dan seni pertukangannya dapat menjadi punca pendapatan yang tidak disangka. Dengan faktor usia, saya rasa memang saya teruskan dengan kedai saya lah buat setakat ini. Lagipun feedback daripada customer kedai, alhamdulillah. Lagi satu, kan, kalau nak ke laut, modal dia besar. Saya bukan lahir untuk pertukangan ataupun kraftangan kan. Jadi rasa banggalah. Jika dahulu Saidin bergelumang setiap hari di lautan, namun kini semuanya tinggal kenangan. Tetapi dia tidak pernah berputus asa dalam meneruskan hidup. Sebaliknya, dia menemui sesuatu yang baru untuk bangkit kembali dengan bakat semula jadi demi meneruskan kelangsungan hidup. Kembali bersama Nas dan Sofia di Malaysia hari ini menghidupkan pagi anda. Dan Nas, lepas kita wawarkan apa yang sedang terkini di negara kita Malaysia, sekarang kita memperincikan diri kepada suatu isu, iaitu isu harga yang semakin melambung. Semuanya kerana ikan siakap, Sofia. Hanya kerana siakap, bayangkan tuan dan puan-puan. Itulah hakikatnya, perkara dah menjadi viral dan kita juga ingin tahu daripada perspektif KPDN HEP dan juga pengguna dan juga penjual, bagaimana ini boleh diseimbangkan semula. Kita terus bersama dengan Datuk Roziah Abudin, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri KPDN HEP. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia. Kita baru saja mukadimah kita, iaitu tentang ikan siakap yang berharga beribu ringgit yang telah tular di media sosial, dan kerana penularan inilah rakyat Malaysia semakin tahu, dah buka sempadan ni, tiba-tiba peniaga-peniaga mengambil kesempatan. Jadi apakah komen atau orang kata pendirian KPDN HEP? Silakan, Datuk. Okey, terima kasih Sofia dan juga Nas. Pertama sekalinya kita buka perbincangan kita pada pagi ni terus kepada ikan siakap. Ikan siakap ni dah menjadi satu perkara yang sangat besar dalam negara. Tapi saya suka untuk menyentuh perkara ni dalam konteks yang lebih besar, ya, Nas dan juga Sofia. Kita tahu negara kita ni mengamalkan ekonomi berdasarkan pasaran terbuka. Pasaran terbuka ni bermaksud penawaran dan juga permintaan, bekalan dan juga permintaan. Dan kita berada dalam satu situasi ataupun keadaan di mana pandemik COVID-19 ini menjejaskan ekonomi negara. Bukan sahaja Malaysia, tetapi ekonomi negara-negara luar juga. Satu dunia yang menghadapi masalah ini. Setuju. Jadi dalam konteks pasaran ataupun ekonomi terbuka ini, apabila berlaku pergerakan yang sangat terhad, kawalan pergerakan itu bermaksud juga aktiviti pengeluaran ataupun aktiviti ekonomi turut terjejas. Jadi bekalan semakin berkurangan dan apabila ekonomi ini sedikit demi sedikit secara beransur-ansur dibuka, penawaran permintaan itu naik dengan mendadak. Tetapi pengeluaran ataupun bekalan itu dia punya kadar itu perlahan sedikit, ya. Dia tak match dengan permintaan tersebut. Baik. Jadi berlakulah sedikit kekurangan dalam pengeluaran itu yang menyebabkan harga yang meningkat naiklah. Dan macam yang saya katakan tadi, ini bukan situasi yang dialami oleh Malaysia sahaja, dia berlaku di seluruh dunia. Dan kita tahu dalam sesuatu industri itu, Malaysia kita tidak kawal keseluruhan rantaian pengeluaran itu. Kita tidak kawal sepenuhnya. Seperti contohnya
Contohnya berlaku dalam industri ayam. Ya. Mempunyai penternakan ayam, kita boleh menghasilkan 100% pengeluaran ayam bagi memenuhi permintaan dalam negara. Namun untuk input pertanian, makanan ternakan ayam itu sendiri tidak dikeluarkan dalam negara. Kita bergantung pada import daripada negara luar. Jadi negara luar juga menghadapi tekanan daripada COVID-19 ini menyebabkan pengeluaran mereka juga kurang. Jadi faktor itu sangat berkait rapat di situ. Itu kalau kita tengok dalam konteks apa yang berlaku sekarang ini selepas COVID-19 dalam fasa pemulihan ini. Tadi Nas dan Sofia menyatakan berkaitan dengan isu ikan siakap pula. Dalam isu ikan siakap ni kita tengok benda ni secara lebih spesifik lagi Nas dan juga Sofia. Kedudukan restoran itu di mana, premis itu di mana, dia ni sebenarnya memberi ataupun mempengaruhi harga di suatu premis. Bekalan itu nak sampai daripada satu punca bekalan kepada tempat jualan. Kos pengangkutan di situ. Saya dimaklumkan premis ini berada di kawasan yang memerlukan pengangkutan air untuk sampai di sana. Itu satu. Dan ikan itu pula adalah satu ikan yang diternak sendiri di situ. Dan kita percaya pekerja-pekerja yang berulang-alik ke restoran itu juga adalah pekerja yang juga perlu melalui jalan air dan sebagainya. Jadi lebihlah di premis itu. Kalau nak mungkin dibandingkan ikan siakap di tempat lain, di restoran-restoran lain, itu ada mempengaruhi kadar ataupun harga yang ditawarkan di premis tersebut. Namun apa yang penting di sini, pengajaran kepada kita sebagai pengguna. Di sini pengajaran kepada kita sebagai pengguna adalah kena lebih alert. Kita kena alert dengan situasi itu. Itu yang selalunya yang diperkatakan oleh KPDNHP. Sebenarnya ditanyakan tadi apa pendirian KPDNHP dalam hal ini. KPDNHP sejak daripada dulu kita cuba untuk mendaya upayakan pengguna. Di sini kita berharap kepada pengguna untuk tahu kuasa adalah di tangan pengguna. Untuk kita exercise rights kita ataupun hak kita, kita perlu menjadi seorang pengguna yang berpengetahuan. Baik. Okey. Pengetahuan itu penting untuk kita tahu apa sebenarnya yang kita perlu buat apabila kita sesuatu perbelanjaan di situ. Jadi Datuk, kita mendengar penjelasan Datuk yang cukup komprehensif daripada orang kata bekalan barangan mentah yang orang kata limited dengan supply dan demand, dan juga isu ikan siakap ini yang tentunya mendapat perhatian ramai, dan juga pendirian Datuk yang telah pun disebutkan tadi. Datuk, ini satu perbincangan yang sangat terbuka ya. Kita juga melihat dalam kekecohan isu viral ini, KPDNHP juga mendapat banyak tomahan. Ramai netizen mengatakan yang kononnya penguasaan atau pemantauan itu dilakukan apabila satu isu itu telah viral. Jadi pada pandangan Datuk sendiri mewakili KPDNHP, mungkin boleh memberikan satu penjelasan bagaimana sebenarnya satu saluran laporan aduan itu disampaikan kepada KPDNHP, dan juga cara para pembeli dan pengguna ini mengatasi masalah isu viral seperti ini. Datuk, silakan. Okey, daripada segi tomahan ataupun saya tidak panggil dia sebagai tomahan lah, komen ataupun itu adalah sesuatu yang biasa di KPDNHP. Namun itu adalah salah satu saluran di mana kami di KPDNHP mendapatkan maklumat balas daripada masyarakat di luar sana. Namun sukacita saya jelaskan di sini, sebenarnya setiap hari kita mempunyai lebih daripada 1,000 pegawai pemantau harga yang membuat pemantauan di lebih daripada 1,000 premis-premis peruncitan. Sama ada di raya, sama ada di pasar raya besar, pasar raya awam yang lain-lain. Jadi pegawai-pegawai pemantau harga ni setiap hari menghantar laporan kepada ibu pejabat di Putrajaya ini, dan kita lihat sama ada berlaku kenaikan harga itu pada kadar ataupun julat yang lebih tinggi daripada threshold yang kita tetapkan. Apabila
kita boleh tahu secara spesifik di premis mana, di negeri mana, di daerah mana dan nama premis tersebut, dan kemudiannya kita mempunyai lebih daripada 2,000 pegawai penguat kuasa yang akan terus digerakkan kepada premis-premis berkaitan sekiranya kita menghadapi ada kenaikan harga di situ. Untuk diambil tindakan antaranya boleh dikenakan notis supaya mereka menyemak semula harga ataupun sekiranya peniaga-peniaga ni ingkar untuk menyemak semula harga ataupun menurunkan harga sekiranya kita dapat kenaikan itu adalah satu kenaikan yang tidak munasabah, maka tindakan boleh diambil di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan dan boleh compound dan sebagainya. Itu yang kita akan tekan di sini. Apakah yang melampau, apakah yang tidak melampau masih acceptable di sana. Tapi sebelum kita menjawab soalan tersebut, apa kata kita dengarkan dulu keluhan rakyat jelata di pusat-pusat peranginan tentang kenaikan harga ini. Kita saksikan ya, Datuk. Okey, terima kasih. Meskipun kebanyakan kawasan tumpuan pelancong kembali meriah dengan kehadiran pengunjung, namun isu kenaikan harga barang sedikit sebanyak menimbulkan rasa ketidakpuasan hati dalam kalangan pengguna. Persoalannya, adakah benar pihak peniaga mengambil kesempatan untuk menekan harga makanan maupun barangan kepada pengunjung? Kami berkesempatan ke salah satu lokasi tumpuan pelancong pada hujung minggu lalu bagi mendapatkan sendiri jawapan daripada para peniaga dan pengunjung di Pantai Teluk Kemang, Port Dickson. Tinjauan mendapati berlaku sedikit peningkatan harga barang yang berbentuk cenderahati seperti topi, baju, hiasan rumah dan juga hasil kraft tangan. Apabila ditanyakan kepada peniaga, rata-rata mereka mengakui tiada pilihan dan terpaksa menaikkan harga barang berikutan harga yang ditawarkan daripada pengeluar juga agak tinggi. Okey, secara jujur memang harga barang agak sedikit naik selepas PKP. Tak dapat dinafikan dah, memang harga naik dalam 5%, 10%. So sebagai peruncit kita tak boleh nak tolak benda tu, terpaksa ambil daripada pengeluar. Contoh macam barang rotan memang naik dalam RM5-10. So saya terpaksa naikkan lah harga, nak tak nak terpaksa naik untuk cover saya punya modal balik. Dan ada juga barang yang terpaksa saya maintainkan harga walaupun dia naik, seperti bubble mainan tu, sebab benda pun nak naik lebih-lebih tak boleh sebab daripada dulu harga memang maintain sama. Nak tak nak terpaksa pejam mata lah. Bagi perkhidmatan permainan kanak-kanak dan sukan air seperti banana boat dan jet ski, harga asal terus dikekalkan sama sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Sebelum PKP, harga dia RM10 10 minit, ada yang RM15. Tapi selepas PKP pun saya buat macam tu juga. Ada sebab dia ada agak separuh-separuh daripadanya ni orang cakap mahal. Jadi saya ambil kesempatan biarlah ikut harga lama ajalah. Okey, kat sini kalau tentang jet ski, kat sini banyak pattern jet ski. Dia boleh pilih mana satu harga yang dia nak. Cuma kita kat sini kita hanya terangkan lah, okey jalan tu parah mana. Kalau macam jet ski tu okey, dia nak model macam mana. Kalau model tu sisi besar, so nak harga rendah susah lah sebab kita kena compare dengan maintenance kita, apa semua harga semua kan. Itu saja. Mungkin di lokasi pelancongan yang berbeza, kebanyakan pengunjung di Pantai Teluk Kemang ini masih boleh menerima baik kadar harga yang ditawarkan kepada mereka. Tapi so far saya tengok biasa je. Tak mahal sangat. Lagipun after PKP ni, after dah buka semua ni, tak mahal sangat. Reasonable je. Dia beli nasi kukus dengan jajan-jajan semualah. Harga dalam kawalan lagi lah. Boleh lah. Sebab macam biasa lagi lah. Sebab akak selalu juga datang ke sini kan. Tapi harga memang biasa je lah. Tak ada naik pun. Dekat sini akak beli kain batik untuk buat kenangan-kenangan lah. Bagi akak tak ada kot untuk diorang nak markup begitu lebih kot. Sebab itu tempat pelancongan tu memang standard untuk diorang punya apa? Orang kata dia punya pendapatan kan. Macam tu lah. Tiada hidangan ikan siakap, hanyalah sekadar nasi goreng udang dan juga air kelapa, dan kedua-dua ini berharga RM12. Mungkin ada yang berpendapat ini adalah harga yang biasa untuk satu jenis makanan berasaskan sumber laut, namun mungkin ada juga sesetengah individu yang akan merasakan ini adalah satu harga yang luar biasa. Namun itu bukanlah satu isu.
Berdasarkan tinjauan kami di kawasan pelancongan Teluk Kemang ini, sebarang keputusan peniaga untuk mengekalkan ataupun menaikkan harga barang mereka bukanlah untuk mengambil kesempatan terhadap pelancong yang datang, namun hanyalah sekadar satu cara mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi alhamdulillah di sini Datuk ya, di mana kita lihat peniaga-peniaga tidak mengambil kesempatan, tidak kira produk ataupun servis, dan pelancong-pelancong tempatan juga amat berpuas hati dengan harga yang ditunjukkan. Tapi saya nak kembali kepada apa yang Datuk wawarkan earlier, iaitu willing buyer dan willing seller, tentang suatu peniaga yang meletakkan satu harga dan orang kata pembeli pun setuju dengan price tersebut, willing buyer, willing seller. Tapi untuk kita rakyat jelata ni, macam mana kita tahu apa itu melampau dan apa itu tidak? Kalau seharga ikan siakap sampai RM1,800 untuk 7 kilo tu, itu untuk saya melampau. Dan apa kekhilafan di sana oleh peniaga? Terpulang kepada Datuk, silakan. Okey, tadi Nas bertanyakan sebelum klip tadi keluar, apakah sesuatu itu dalam yang kita nak panggil sebagai munasabah ataupun tidak munasabah. Ya, saya. Dia tak ada satu formula that fits all untuk kesemua jenis barangan, Nas. Kalau di KPDN bagi pihak penguatkuasa, apabila kita meneliti sama ada sesuatu premis itu ataupun barangan itu menaikkan harga, prosesnya sangat teliti, terperinci dan sangat rapi. Kita akan buat siasatan ataupun pemeriksaan itu sehingga kepada peringkat di mana barangan itu diambil. Katalah contoh ayam di pasar, kita akan pergi sehingga kepada di mana ladang itu diambil. Wah, begitu terperinci ya. Berapa kos, kita akan semak invoice berapa daripada ladang tersebut jual kepada pemborong, dan sekiranya dalam lapisan di tengah-tengah itu kemungkinan ada 2, 3 kadang-kadang sehingga 5 lapisan pemborong di tengah sebelum sampai kepada peruncit. Kesemuanya diteliti bagi memastikan sebenarnya di peringkat akhir itu adalah margin yang berpadananlah kepada peruncit. Jadi sebab itulah saya katakan sebenarnya apabila kita lihat dia ada banyak model perniagaan itu. Model perniagaan itu yang menentukan kenapa harga itu berbeza daripada satu premis kepada premis yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kalau Nas kata harga ikan siakap 1,000 lebih itu agak tak masuk akal lah dan sebagainya. Itu satu adalah apa yang kita panggil sebagai keperluan ataupun kehendak lah kepada kita sebagai seorang pembeli. Tadi saya tertarik dengan seorang operator di Teluk Kemang tadi. Yang menyatakan bahawa dia memberi pilihan. Itu adalah satu etika perniagaan yang sangat bagus. Di sini, satu daripada hak kita sebagai pengguna adalah kita mesti berhak untuk membuat pilihan. Dan bagi peniaga yang memberi pilihan kepada pelanggannya, itu adalah juga peniaga yang beretika. Kalau kita tidak beli di sini, you ada pilihan lain akan barang harga yang lebih murah. Baik, Datuk. Itu yang sebenarnya kita harapkanlah. Satu kesinambungan di antara peniaga, pembeli, setiap satu pun mempunyai peranan mereka masing-masing untuk memberi pilihan dan juga bijak memilih apa yang terbaik untuk diri kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana memberikan satu orang kata penjelasan yang sangat-sangat kritikal yang diperlukan. Apakah hakikatnya yang perlu kita lakukan sebagai pembeli yang bertanggungjawab. Terima kasih Datuk Roziah Abudin, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri KPDN HEP. Datuk, terima kasih. Terima kasih Datuk, dan semoga KPDN HEP terus dalam menjalankan tugas lebih daripada 1,000 pegawai berada di seluruh Malaysia untuk memantau. Jadi kepada rakyat Malaysia di luar sana, kalau nak buat aduan-adukan kepada orang kata salurannya betul, iaitu KPDN HEP. Ya, website ada, email ada, semua ada. Dipastikan anda dapatkan saluran yang betul. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian menarik hanya di Malaysia. Busana yang cantik menanti anda. Kembali bersama
bersama kami di Malaysia hari ini. Selamat pagi semua, tengah sarapan ke tu. Kita masih dalam satu segmen yang saya perlukan perhatian anda. Ini satu perkara yang sangat-sangat menarik. Kita berbincang berkenaan dengan program Kuala Lumpur Young Designer Award 2021. Kita difahamkan satu program kolaborasi dan usaha antara Jabatan Pendidikan Politeknik College Community, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia bersama Hatta Dolmat dan tentunya bersama Kuala Lumpur Young Designers Association. Jadi ini satu perkara yang kita tak sabar untuk sampaikan kepada anda semua. Kita terus bersama dengan teknologis Zainab Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Assalamualaikum. Dan juga Hatta Dolmat, Director of Hatta Dolmat, ya? Ya, betul. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih undang kami pagi ni. Luangkan masa juga. Kita dah beri sedikit pengenalan berkenaan dengan Young Designer Award ini dan kita tentunya inginkan lebih banyak detail lah. Apa yang boleh kita lihat daripada sudut pertandingan ini? Apakah bakat yang ingin dicungkil dan harapan menganjurkan acara seperti ini? Okey, terima kasih Sofia, terima kasih TV3 kerana mengundang saya dan rakan kolaborasi Cik Hatta. So, pertamanya saya mewakili jabatan saya, Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, Kementerian Pengajian Tinggi. Misi kami memang first and foremost untuk membangunkan bakat pelajar-pelajar kita. Kita kena congkil potensi pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar yang memang ada kecenderungan dan bakat dari segi bidang reka bentuk, dari segi rekaan fashion, kan? Mereka yang minat seni-seni tetapi dicampurkan juga dengan teknikal. Dicampur juga dengan nilai-nilai sejagat yang kita ada sekarang ni, kan, insya-Allah. Jadi dengan itu apabila kami diberi peluang untuk berkolaborasi dengan seorang pelakon fashion sedang naik seperti Hatta, kami mesti tak boleh lepaskan peluang ni. Kerana kami merasakan pelajar kami akan belajar melalui pertandingan, pertandingan yang sihat. Dan mereka belajar secara pembelajaran dengan mentor dan mereka-mereka yang hebat dalam bidang itu. Experiential learning lah. Kalau terminologi yang kita bagi, experiential learning. Ya? So, saya kira itu adalah misi, objektif utama kami untuk mengendalikan pertandingan ini. Bukan sekadar mereka semata-mata, tetapi banyak juga faktor dan sudut yang diterapkan untuk memastikan kita jumpa yang terbaik, desain yang terbaik. Baik, Encik Hatta, kita difahamkan tema recycle and upcycle dipilih untuk pertandingan ini. Mengapakah ini menjadi tema yang dipilih dan juga keistimewaannya kali ini, apa yang Hatta inginkan daripada para peserta? Okey, apa yang sebab benih Hatta dah buat tahun lepas dan tahun ni baru saja yang berlangsung KL Fashion Week ni, macam apa yang Hatta pakai hari ni adalah satu motif baru, tetapi motif baru yang Hatta ketengahkan di KL Fashion Week hasil kerjasama dengan Motek Tourism dan juga Ocean Hero Conservation and Cloth. Inilah material dari cloth, iaitu RPET, recycle plastic material, tetapi motif batik. So kita nak angkat batik. Jadi apa yang Hatta dah buat as a pelakon fashion dalam industri, Hatta nak pelajar-pelajar semua merasai apa itu recycle material yang macam that skeptical minded pada orang yang macam recycle dia macam plastik indirect pada baju, tetapi dia tidak boleh dihasilkan dalam benda yang boleh lebih komersial, inovasi dan juga boleh ada commercial value. Hatta nak benda tu yang dididik pada all the young generation. Siapa kata barang recycle ni bukan satu perkara yang bernilai. Itu mata mereka itu yang menghidupkan gayanya sebenarnya. Puan Zainab, kita difahamkan daripada sudut pendidikan tinggi. Adakah pertandingan ini dilaksanakan dapat membantu para pelajar untuk mendalami dan memahirkan diri, memandangkan ini konsepnya recycle and upcycle. Adakah ini dapat untuk kita membuka minda mereka lagi, Puan? Tentu sekali, Sofia. Sebab kita salah satu juga objektif Kementerian Pendidikan Tinggi untuk membangunkan pelajar yang holistik. Maknanya dia kena tahu seluruh aspek, bukan setakat akademik saja. Kepentingan kita memelihara dunia kita ini, yang mana kita sepatutnya membuat tadi recycling dan sebagainya, pelajar-pelajar kita juga nak mereka ni teknologi tu.
Macam kami daripada bidang TVET. So jadi dia orang punya aspirasi ialah mendepani teknologi. Jadi macam recycling ni adalah satu teknologi baru yang mana kita kena galakkan supaya mereka ni sebelum habis belajar lagi, dalam mindset mereka dah tahu benda ni, diterapkan dalam diri mereka, dan apabila mereka keluar untuk mereka dan sebagainya, conscious. Ya, they are very conscious of protecting the environment. Dan juga kalau saya boleh add on, kerana kita di Politeknik dan College Community, kita mempunyai 16 College Community yang mempunyai program rekaan fashion ini. Dan satu Politeknik. Jadi maknanya kita sangat-sangat menyokong penuh kita punya pereka-pereka fashion dalam negara ya, untuk combine. You be creative dan juga menjaga alam sekitar. Wah, itu nampak tak gabungan itu yang menguatkan apakah yang kita boleh lihat dalam 10 finalis terakhir ini. Kita 2 minit saja tinggal, tapi ini tahu jugalah apakah yang dicari oleh Hatta sendiri dalam 10 finalis ini dan juga harapan daripada acara ini. Okey, Hatta mengucapkan terima kasihlah kepada JPPKK dan juga asal accept kita untuk kolaborasi ni, bekerjasama dengan industri untuk mencari bakat baru. Hatta nak mencari mereka akhirnya, macam seperti Hatta pernah keluar pada peringkat awal pada tahun 2003. Hatta ingat lagi Hatta menyertai Young Designer Award. Oh, wow. Jadi platform itu tidak ada sekarang. Jadi dengan ada gabungan ini, Hatta harap ini adalah platform terbaik untuk mereka fashion muda menyalahkan bakat mereka di samping fokus the direction of inovasi dan teknologi. Bukan sekadar buat baju yang glamour-glamour saja. Kita nak mereka berfikiran lebih forward, lebih fikir pada peringkat masa mendatang dan apa yang diperkatakan di peringkat global sekarang, isu sustainability dan sustainable development goal. Okey. Hatta yang pernah menjadi salah seorang young designer itu yang saya wow tadi tu, kerana beliau sendiri pernah merasai apa yang dirasai oleh mereka. Baik Puan sebagai kata penutupnya, harapan dan juga looking forward, apakah objektif yang ingin dicapai? Alhamdulillah, kita 10 finalis seperti yang Sofia katakan tu, kita nakkan kualiti juga value di samping itu, dan juga untuk memaklumkanlah kita punya menteri kita yang berhormat Datuk Seri Noraini Ahmad akan bersama kita Hatta untuk malam tersebut, because beliau memang totally support kita ya. Dan harapan kita adalah kolaborasi di antara pihak kami dengan industri. Untuk maklumatlah, Hatta ialah kita punya college community Selayang penasihat industri. Penasihat industri. Jadi merapatkan TVET dengan industri itu adalah misi kami juga, supaya kita keluarkan graduan yang tahu apa yang diperlukan oleh industri. So itu satu objektif yang saya rasa kita memang moving forward. Itu adalah misi dan visi kita, menjadikan pelajar-pelajar kita sangat industri relevan. Beautiful. Saya sukakan dengar inilah dia kolaborasi. Yang kata gabungan dengan misi TVET inilah akan menjadikan pelajar-pelajar kita, student kita sebagainya mempunyai daya saing yang kompetitif di masa depan. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya, Teknologi Zainab Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, juga Hatta Dolmat, Director of Hatta Dolmat dan juga President of Kuala Lumpur Young Designer Association. Sudi meluangkan masa. Terima kasih. Kita akan berehat seketika, sekembalinya banyak lagi hanya di Malaysia hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Okey, masih bersama kami di Malaysia hari ini. Nah, saya rasa ini yang segmen yang dinanti-nantikan lah. Kita dah lama tak ada artis bersama kita dalam set. Betul. Tadi pun saya dah teruja dah awak bersama dengan Hatta Dolmat, antara betul orang kata designer yang saya paling teruja. Alhamdulillah. Tapi kali ini kita bawa seorang artis yang saya jangkakan. Lagu dia, memang hit 2020-2021. Dialah orang dia. Siapakah dia? Kita menjemput ke atas pentas MHI. Iman Troy. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah dia. Manis, molek, cantik orangnya. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Itulah dia. Dan sekarang dia tengah pakai mask ni Pan. Saya tak nampak muka dia yang begitu popular. 1.9 million followers di Instagram. Wow. Alhamdulillah. Kita jaga sikit penjarakan. Penjarakan fizikal kita. Betul. Pastikan kita selamat ya. Okey, Iman, bagaimana setakat ini perasaannya 1.1 million viewers selepas 6 hari dilancarkan saja. Bagaimana perasaan? Tapi saya baru tengok semalam dah 20
3.3 juta. Ya, betul. Alhamdulillah. Memang happy sangat-sangat sebab Iman pun memang tak target untuk dapat orang cakap views yang sebanyak ini. And sebenarnya back to our niat untuk teman dan juga Pejam Celik dan juga Iman punya third baby Nang ni. Asalkan orang enjoy, kita orang pun okey. Itulah dia. Dan kalau kita Pejam Celik pun, Iman ni sebenarnya baru saja dalam industri kita ya. 3 single setakat ni. Betul. Single pertama Teman setakat ni saya tengok 44 juta views di YouTube. Dan Pejam Celik Hari Raya tak salah saya 11 juta dah sekarang. Betul. Jadi dalam 3 Allah. lagu awak dah dapat berjuta-juta views. Betul. Jadi sebagai seorang artis muda ni macam mana anda handle semua all this fame lah kita? Okey, kalau diikutkan memang Iman rasa sangat-sangat orang cakap berbanggalah untuk umur yang sekarang ni, tapi agak sedikit takut. Sebab macam saya cakap bila orang dah expect lebih kat kita kan. Iman takut bila karya-karya yang selepas tu orang tak dapat terima, and ada antara dia orang yang macam agak kecewa, mungkin tak puas dengan karya-karya Iman. Anda takutkan ekspektasi peminat. Ya. Betul. Tak apa. Cakap abang ada. Abang protect you. Don't worry. Tapi memang kalau diikutkan kita orang memang nak sangat keluar karya-karya yang lebih orang cakap berkualiti lah untuk masa akan datang. Tapi cuma nak minta korang stay tune sikit and korang bagi kerjasama dekat Iman, bagi love support supaya Iman boleh bagi karya yang lebih bermutu tinggi untuk korang semua. Okey, saya rasa itulah cinta dan sayang daripada peminat itulah yang menjadi pembakar semangat ya. Nah, ni lagu terbaru ni, Nang. Iaitu Nang. Kalau cakap pasal apa tu Ezra Kong ni, dia lah orang kata he's the kingmaker. Siapa? He's the man lah. Kalau Ezra Kong buat lagu mesti meletup. Husaini dan Nur Faiza, Datuk Siti Nurhaliza, Elizabeth Tan, macam-macam lagi lah. Jadi macam mana pengalaman bekerja dengan Ezra Kong? Okey, pengalaman bekerja dengan Abang Ezra memang sangat-sangat best sangat sebab setiap session yang Iman ada dengan dia, walaupun seminit, walaupun sesaat, memang banyak sangat Iman belajar ilmu daripada dia. And Iman rasa untuk sekarang ni masih tak banyak lagi Iman dapat daripada Abang Ezra lah. Iman rasa macam masih banyak lagi Iman kena explore. And insyaAllah untuk karya-karya yang selepas ni Iman masih bersama dengan dia insyaAllah. Jangan lari dengan Ezra Kong ni. Bila Sofia dengar lagu ni, bila Sofia dengar lagu Nang ni kan, Sofia dapat vibe yang macam mana tu? Untuk saya dapat vibe Nusantara gitu. Betul tak? Dia macam gabungan tau sebenarnya. Jadi saya nak tanya, adakah ini percaturan Iman dan juga manajemen Iman untuk mendapat lebih banyak peminat dari seberang? Kalau diikutkan kita orang adalah planning macam tu. Tapi untuk Nang ni sebenarnya kita nak buat kelainan daripada Teman dan juga Pejam Celik. Sebab Pejam Celik ni dia more to traditional, but make it modern. And Teman dia memang dah fully modern. And Nang ni dia ada sedikit Javanese tapi kita make it modern. So untuk kelainan lah. Tapi kalau dapat juga support daripada sana, Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki. Tapi Iman rasa macam ada perkara yang susah tak nak adapt sebab lagunya berbeza-beza, semua nak orang kata eksperimen yang baru. Ada tak cabaran kat situ? Ada. Cabaran dia memang berbeza-beza. Untuk lagu Nang ni dia agak cepat sikit. Jadi Iman kena cepat belajar, and dari segi sebutan dan juga breathing control semua tu Iman kena betul-betul orang cakap peka lah. Peka sebagai seorang artis baru, belajar skill yang baru gitu. Tapi saya cakap terang-terang lah, saya ni peminat hip hop kan. Bila saya dengar pertama kali tu, ini bahasa Jawa mumble ni, dahsyat ni, hebat ni kan. Jadi ada juga, biasalah bila dah popular, bila dapat berjuta-juta view, ada juga netizen yang masih orang kata memberi pendapat mereka. Ada yang mengatakan bahawa kali ni single Iman ni macam tertelan pula perkataan-perkataan dia. Untuk saya memang enjoy lah. Telan-telan pun 2.3 million views kau. Jadi pendapat Iman, macam mana Iman orang kata handle semua kritikan-kritikan ini? Okey, dari segi komen positif ke negatif ke, diorang berhak untuk mengeluarkan apa-apa pendapat sebab kita pun tak boleh nak halang. And sebenarnya setiap pendapat diorang tu sangat-sangat membantu dalam hidup Iman. Baik negatif ke positif ke, semua membantu. Yang positif tu Iman boleh ambil untuk bagi semangat. Yang negatif tu kalau ada yang kita boleh ambil untuk belajar, untuk Iman betulkan kesilapan Iman dalam segi vokal ke ataupun attitude ataupun karya-karya Iman, kita ambil. And yang mana tak ada kena-mengena tu kita tolak tepilah. Tapi kalau diikutkan kita kena bersyukur sebab masih ada orang yang untuk menegur kesalahan Iman dalam industri ni. Sebab kalau dah tak ada orang tegur, patutnya kita lebih kena berhati-hatilah. Itu Iman bercakap. Matang Iman ni tau. Dia boleh bezakan apa yang penting, apa yang tak penting. Itulah dia, kalau anak dara saya keluar macam ni pun alhamdulillah syukur. Amin. Okey, saya ringkasnya harapan Iman kepada peminat
minat lepas ni persembahan pula kan. Harapan kepada penonton semua. Silakan. Okay, hi guys. For those yang belum tengok lagi now, you guys boleh check out sekarang dekat YouTube. And Iman nak say thank you so much sebab korang always support Iman daripada dulu sampailah sekarang. And Iman nak minta sikit je, korang kena sabar sikit untuk Iman punya single yang keempat. Wow, sekali keluar ya. Wah. Back to back. Back to back, Sofia. Allah. Jadi kat sini penonton di Malaysia hari ini dan juga kami yang bertugas di studio berasa amat beruntung kerana selepas ini kita bakal menyaksikan persembahan secara langsung single terbarunya iaitu Nang. Sebelum itu kita wawancara kepada anda semua berkenaan dengan Reconnect 2022. Anda perlukan cara cekap kos untuk berhubung semula dengan pelanggan dan kembali memantapkan perniagaan dan penyelesaian pengiklanan kreatif untuk menambat hati pelanggan. Inilah dia program Reconnect 2022 adalah jawapannya khas untuk anda. Reconnect 2022 sebuah sesi rundingan 30 minit percuma yang akan mengajar bagaimana TV3 boleh meningkatkan jualan dengan pantas dengan kos penyelesaian mampu milik terbukti dengan diskaun sehingga 80%. Jadi jangan lupa untuk daftar hari ini. Kesian Sofia kita sampai tak ada nafas dari begitu. Daftar hari ini dan RSVP reconnect.com. Slotnya terhad. Jadi daftarlah sekarang. Peluang terakhir untuk mendaftar adalah hari ini. Itulah dia masa untuk memantapkan lagi perniagaan anda. Jadi kat sini kita nak memantapkan lagi pengalaman anda menonton Malaysia hari ini. Betul. kita bersedia. Kita bersedia ya. Pastikan anda ikuti kita esok dengan topik berkenaan kesihatan mental. Macam mana kita nak jaga, macam mana kita pastikan orang yang tersayang sebenarnya okey tahap mentalnya. Sebenarnya yang penting tu kita nak mengupas topik kesihatan mental ini dari segi Hari Lelaki Sedunia. Jadi tahukah Sofia kita bagi satu statistik yang mungkin memberi manfaat kepada penonton-penonton kita. Tahukah anda lelaki lebih cenderung membunuh diri daripada wanita 3 hingga 4 kali. Itulah hakikat dia kerana secara maskulinnya ramai yang suka memendam rasa. Jadi kita akan kupaskan isu ini esok. Pastikan anda bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa bersama kami. Terus bersama dengan kita berhibur dengan Troy. Iman Troy. Semua untuk Assalamualaikum. Kita murai batu puteri bunyi-bunyi yang jelita. Tak nampak waktu dicari bila susah dijumpa. Satu di antara 7 datangnya dari Jawa. Baru bertemu aduh-aduh kau tanya namanya. Baru bertemu aduh-aduh ini jawabnya. Nada malam irama pujangga keringat kurinda. Muda baba panenana. Asalkan ku bahagia. Yang penting kita senang bila bersama-sama. Asalkan kita bahagia. Tidak perlu punya apa-apa. Nang kita tidak perlu punya apa-apa. Kerana kau berhati mulia. Puncaknya menjulang tinggi madhab Selat Melaka. Jika tak kau ketahui ini kisah legenda. Adik-beradiknya 7 cantik dan menggoda. Baru bertemu adu-adu ini jawabnya. Baru bertemu adu-adu dan ini jawabnya. Nada malam irama pujangga keringat kurinda. Muda baba panenana. Asalkan ku bahagia. Yang penting kita senang bila bersama-sama. Asalkan kita bahagia. Tidak perlu punya apa-apa. Nang kita tidak perlu punya apa-apa. Kerana kau berhati mulia. Walaupun miskin dan tak berharta, namun hatinya jujur saksama. Cukuplah buat hamba. Ku bahagia. Yang penting kita senang bila bersama-sama. Asalkan kita bahagia. Tidak perlu punya apa-apa.
kerana kau berhati mulia.